kekuatan. Kita sekadar usaha. Kalau bukan campur tangan Allah, tak jumpa kita. Ada je lah benda yang Allah buat. Adalah gangguan-gangguan yang syaitan bagi, sehingga kita tidak dapat berjumpa. Ini kekuatan yang nak dibangun. Maka sekali lagi, mari kita melihat balik ke dalam diri. Apa agaknya peraturan-peraturan Islam yang aku belum faham. Banyak peraturan yang kita belum faham. Maka belajarlah. Kalau kita rasa semua dah faham, tak belajar, maknanya itulah start bodoh kita. Okey, sebab itu kalau kamu nak membilang nikmat Allah, kamu tidak terbilang. Nak catat, kamu tak tercatat. Begitulah banyak dan besarnya nikmat-nikmat Allah ini. Hingga kita tak mampu nak bilang. Hingga kita rasa, ini kemampuan kita, ini kebolehan kita, ini pencarian saya, ini usaha saya. Kerana terlalu banyak nikmat itu sampai kita lupa siapa punya. Sampai kita lupa kita nak terima kasih dengan Allah. Kita boleh buang air kat tandas sahaja. Nak keluarnya ucapkan, Ya Allah. Syukur Allah. Artinya dari dalam banyak-banyak kehidupan, tidak ada satu pun gerak kita yang tidak ada campur tangan Allah. Kalau yang masak-masakannya sedap, siapa yang buat dia sedap? Allah. Kalau menjahit bajunya jadi, bukan dia tukang jahit pakar. Kerana Allah izinkan baju yang dijahitnya jadi. Umi dulu belajar home science, ambil kursus home science and arts. Okay. Jadi muda-muda dulu rajinlah menjahit. Ada hari-harinya kita memang langsung tak boleh menjahit. Kalau menjahit salah. Okay. Ini Umi tidak percaya pada yang karut-marut. Tetapi apa yang sudah Umi lalui, bukan setiap hari tukang jahit tu boleh menjahit sebanyak-banyaknya. Tak. Ada harinya jahitnya salah, ada harinya mesinnya rosak, ada harinya dia letih, ada harinya salah. Ya Allah. Membuat baju baru dengan membaiki jahitan yang salah jauh lebih sulit daripada buat yang baru. Okey, itu contoh. Maka sekali lagi mari kita melihat, kita nak buat tajuk kita ni. Pertama kita nak sedar balik siapa kita. Qurannya dah dekat belum? Ni COVID katanya dah dekat habis dah. Bulan ini sudah mula orang kalau di kawasan Umi dah mula orang boleh sembahyang Jumaat 500 orang. Tapi siapa punya ramai lah yang tak dapat masuk. Okey, punya ramai kerana katanya boleh masuk 500, tetapi sebab sudah dijarak-jarak, jadi jumlahnya lagi tak sampai pun 500. Maka ramailah yang balik. Ramailah yang menunggu di luar gate. Gate-nya dikunci. Okay, gate-nya tidak dibenarkan untuk dibuka. Buka gate-nya gate kecil saja. Itu pun tak dapat sembahyang Jumaat juga. Maka tak dapat itu atas izinnya Allah. Sebab cuai, sebab lambat dan sebagainya. Oleh itu sekali lagi bangun kekuatan. COVID-19 sudah nak beransur meninggalkan kita, insya-Allah. Okey. Apakah agaknya yang kita bina dalam diri kita setelah kita diuji Allah dengan berkurung sana berkurung sini, perintah apa kita kata, perintah larangan tak boleh keluar ni. Maka hari ini kita nak bincang sikit. Bila anda tidak dihargai, ramai orang kecewa, renyuk, patah, bongkok bila tak dapat penghargaan. Okey. Kononnya memang dari segi psikologinya, kata dia orang barat. Dari segi kejiwaannya kita memang perlukan penghargaan. Woi, kalau tak dapat dihargai itu rasa macam macam patah 10 rasanya. Kalau kita orang beriman, ini kita kata segala puji bagi Allah, segala penghargaan bagi Allah, Maha Suci Allah, Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji itu hanyalah untuk Allah. Kalau faham itu, kita baca Fatihah 17 kali sehari. Okey? Maka kita nak katakan, bagaimana agaknya kita nak beribadah, kita nak buat kerja, kita nak buat baik, kita nak buat pahala, okey? Tetapi kita tak dapat nak rasa bahagia kerana tidak dapat penghargaan. Okey? Sebab itu kita katakan wali Allah itu, okey? Wali Allah itu tidak popular, tidak dikenali
oleh manusia biasa. Okey? Tetapi penduduk-penduduk langit tahu yang mana hamba Allah, yang mana hamba syaitan. Sebab itu kadang-kadang ada orang yang menyamar semasa orang ramai, di depan orang ramai dia jadi hamba Allah. Tapi bila dia bersendirian, kita bimbang dia jadi hamba syaitan. Ini yang kita paling takut. Kita rasa kita baik bila kita ramai-ramai. Tapi kalau saya seorang, tak tahu nak cakap macam mana. Kenapa gitu, gini. Macam-macam. Okay? Kerana kadang-kadang kita buat kerana nak dapat perhatian, kita buat kerana nak dapat upah, kita buat kerana nak dapat jawatan. Paling sikit kita buat kerana nak terima kasih. Okay? Jangan. Sebab itu kalau kita kata kita buat baik, orang tu tak terima kasih, kita geramlah juga. Alah, kan susah sangat nak cakap terima kasih tu. Boleh nampak? Jadi kita takut jatuh ibadah pertolongan yang kita bagi itu kerana mengharap terima kasih itu. Kalau orang terima kasih, syukur. Kalau orang tak terima kasih, okey, saya dah bantu dia. Hanya dia yang belum praktis nak terima kasih atas jasa baik orang. Sangat ramai hari ini orang yang tidak tahu berterima kasih dengan jasa manusia, membuktikan yang dia tidak pernah berterima kasih dengan apa yang dia perolehi dari Allah. Ini yang kita paling takut. Kalau kamu tidak tahu berterima kasih pada manusia, kamu tidak boleh menghargai manusia, bermakna kamu tidak akan mampu dan tahu menghargai apa yang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Apa kekuatan hadiah-hadiah yang Allah, hidayah-hidayah yang Allah bagi pada kita. Ini kekuatan. Sebab itu kita katakan, orang yang tidak menghargai manusia, tidak berterima kasih manusia, tidak tahu mengenang jasa orang lain, bermakna dia tidak akan tahu untuk bersyukur ke hadrat ilahi. Namun begitu, kita kata kita nak menghargai. Tetapi orang beriman, dia tidak mengharapkan. Orang bagi okey je. Orang ucap okey, orang tak ucap okey. Itu kalau otaknya stabil. Kalau emosinya stabil. Kalau emosinya matang. Kalau otaknya cerdas. Tapi kalau otaknya rendah cerdasnya, setiap yang dia buat, dia hendak orang tengok, dia hendak orang puji, dia hendak orang tahu. Okay, contohnya puasa sunat lah kita kata. Kita pergi masjid dengar tazkirah ataupun buat solat duha, kuliah duha, kita puasa, orang lain tak puasa. Habis ceramah orang makan. Jadi orang tengok kita tak makan. Tapi tak ada siapa pun nak tanya kenapa kita tak makan. Sedih. Kenapalah tak ada orang tanya saya ni. Kenapa saya tak makan? Ya Allah. Puan, kenapa tak makan? Ya Allah, minta maaf. Puasa. Bahagianya rasa. Kerana sudah ada orang yang bertanya tentang saya. Jadi kalau dia sudah beriman yang kuat, dia sudah kental, maka dia buat kerana Allah. Maka sekali lagi, jangan mengharap apa-apa. Ditanya, tak ditanya, tetap sama. Okay. Ditanya atau tidak ditanya tetap sama. Diberi terima kasih atau tidak terima kasih sama. Sebab itu anak yang tidak terdidik dengan ucapan terima kasih, dia sangat sulit untuk menghargai. Bila dia sulit menghargai, maka dia sangat sulit juga dihargai. Sebab itu ada orang buat macam-macam kerenah, macam-macam isu, macam-macam passion, macam-macam lagu, macam-macam tajuk drama untuk dapat perhatian. Mesti yang catchy. Ciptakan tudung putar tadi putar sini, kembang sana kembang sini, passion pula ribbon sana ribbon sini. Nak nampak berbeza. Bila nak nampak berbeza, dia nak rasa wow, dia lain dari orang lain. Wah, special. Katalah dia lain, tapi orang tak ada yang tegur. Sedih tak? Sedih sebab dia buat kerana orang. Maka sekali lagi, mari kita melihat ke dalam diri. Mari kita menyemak diri kita. Okay? Apa yang kita buat? Macam mana nak elak supaya kita tak renyuk, tak patah, tak sedih kalau tidak diberi penghargaan ataupun tidak diberi terima kasih. Okay? Sebab tidak ada nilainya sebuah ibadah itu bila kita sandarkan tujuannya
kepada manusia. Okey, betul lah kita kata jagalah hubungan hablum minan nas, hablum minallah. Sebab itu zakat dan solat dan zakat. Okey, mintalah pertolongan Allah dengan sabar, dengan solat dan zakat, solat dan zakat. Kalau kita solat, bermakna kenapa solat dan zakat itu diulang banyak kali? Kerana itu menggambarkan kalau kamu jaga solat kamu dengan baik, maka kamu akan jaga hubungan kamu dengan Allah baik, maka kamu akan berusaha untuk menjaga hubungan dengan manusia.